Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakkirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallahu azim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil kira terhadap lagu yang ada dalam sumpah kamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil kira terhadap kamu dengan apa yang kamu sumpahkan yang sebenar. Lalu kifaratnya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin daripada pertengahan apa yang tutaimun na ahlikum, yang kamu beri makan kepada ahli keluarga kamu, ataupun kamu memberi memberi pakaian kepada mereka 10 orang miskin, ataupun kamu memerdekakan hamba. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa selama 3 hari. Demikian itu merupakan kifarat sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Maka jagalah olehmu sumpah kamu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagi kamu ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Shadaqallahu azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 89. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan kuliah kita pada malam ni dan yang lepas diberkati oleh Allah SWT, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada sebut tentang kifarat sumpah. Bila kita bersumpah, wajib kita kena tunaikan sumpah tersebut. Tiba-tiba kita terlanggar sumpah, maksudnya kita tak buat sumpah yang kita janji itu kan. Bersumpah pada sekian-sekian hari bulan kita nak melakukan bagian-bagian perkara tersebut. Tiba-tiba sampai dengan tarikh yang kita tetapkan, kita tak tunaikan. Bila kita tidak tunaikan, maka ketika itu kita telah melanggar sumpah. Bila kita langgar sumpah, wajib pada kita bayar kifarat sumpah. Apa kifarat sumpahnya? Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89 Allah Ta'ala sebut 3 perkara yang perlu ditunaikan untuk orang yang nak bayar kifarat sumpah. Iaitu yang pertamanya, dia kena membebaskan seorang hamba yang beriman, lelaki atau perempuan. Zaman dulu ada hamba lah, zaman sekarang tak ada hamba. Kalau ada hamba zaman sekarang, contoh kita ambil hamba tu, kita merdekakan dia, seorang hamba, sama ada hamba tu lelaki ataupun perempuan, hukum dia. Zaman sekarang tak ada hamba ni, dulu ya ada. Ataupun yang keduanya, kita memberi makan kepada 10 orang miskin. Cari orang fakir miskin seramai 10 orang, kita bagi makan. Dan bagi makan tu pula tak boleh kita buat kenduri. Maksudnya kita ambil makanan yang kadar untuk 10 orang, kita masak, lepas tu kita panggil 10 orang makan kat rumah, tak boleh. Yang kita maksud bagi makan ni, kita ambil makanan tu, bagi beras tu bagi hak milik pada dia. Pulang dia nak buat apa dengan beras tu. Dia nak masak ke, dia nak buat bubur ke, dia nak buat nasi goreng ke, nak buat apa, dia bebasan. Itu hukum dia. Ataupun yang ketiganya, kita memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Dan pakaian tu bagi pakaian kebiasaan bagi orang tersebut lah.
Yang dimasukkan kiswah di sini baju, seluar, stokin dan penutup kepala dalam apa bentuk sekalipun. Kebiasaan orang tu dalam masyarakat tu, dia kalau pakai mesti ada seluar, dia ada baju, dia ada songkok, dia ada samping. Sebab orang Melayu perkasa. Jadi kita bagi style perkasa dia lah. Jadi kalau orang Arab, kita bagilah sesuai dengan Arab, jubah, seluar, apa lagi, kopiah kan. Kalau kebiasaan Arab tertentu tu ada serban, bagilah serban dekat dia kan. Ataupun kebiasaan orang Arab tu bila musim sejuk dia pakai stokin, kita kena bagi stokin sekali, ikut kebiasaan masyarakat tersebut kan. Tu hukum kalau kita nak bagi kifarat sumpah. Okey, kalau tiga-tiga tak boleh nak buat, sebab miskin ke, tak ada duit ke nak beli beras, tak ada duit nak beli pakaian untuk orang miskin, tak ada duit untuk nak cari hamba, nak berdekakan hamba tadi, caranya adalah kita kena berpuasa selama 3 hari, tidak disyaratkan berturut-turut. Jadi rasa semua tiga-tiga tak boleh nak buat, adalah pilihannya kita kena puasa 3 hari. Hari ni buat, esok tak buat, buat, lepas tu tak buat, yang penting cukup 3 hari. Itu pun sudah memadai. Dia tidak disyaratkan berturut-turut. Ini hukum bagi orang yang telah melanggar sumpah, lalu dia kena bayar kifarat sumpah, hukum dia. Itu kita dah bincang dalam kuliah lepas. Hari ni insya-Allah dalam kitab ni kita nak bincang beberapa hukum sumpah. Ada beberapa tambahan sikit, dia nak kupas tentang sumpah daripada apa yang telah kita kupas dulu. Kita kupas dah, tapi tak berapa nak sempurna. Ada lagi beberapa perkara yang nak tambah bagi sempurna sikit perbincangan kita tentang sumpah. Apa dia? Kata dia, kalau seseorang itu berkata, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa aku akan melakukan perkara berikut. Aku bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak buat bagian. Contoh dia cakap. Maka ia adalah sumpah. Tidak kira sama ada lafaz itu diniatkan sebagai sumpah ataupun tidak diniatkannya apa-apa. Dia ni pergi sebut, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak buat bagian. Dalam hati dia sama ada dia niat sumpah ataupun tak niat sumpah. Kosong, tak ada niat apa-apa kan. Saja dia sebut contoh Okey. Kerana lafaz tersebut pada kebiasaannya hanya digunakan untuk sumpah. Maka sumpah tadi tetap dikira sebagai sumpah. Ucapan dia tadi tu tetap dikira sebagai sumpah. Sebab bila sebut aku bersumpah dengan nama Allah, automatik dikira sebagai sumpah, walaupun dia tidak niat sumpah sekalipun. Lebih-lebih lagi lah kalau niat sumpah kan. Kalau niat sumpah lagilah jadi. Tapi kalau dia tak niat apa-apa pun, kosong dalam hati dia, sebab lidah sebut kan. Lidah dah sebut, pada ketika itu sumpah itu jadi hukum. Sebab firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 3, kata Allah, wa aqsamu billahi jahda aymanikum, dan mereka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Bagi sebut dengan nama Allah tu, bila sebut tu maka sumpah itu tetap jadi walaupun tidak niat sumpah sekalipun. Okey, tetapi jika dia tidak niatkan kata-katanya sebagai sumpah, dengan dia meniatkan sebagai satu pengkhabaran serta perkara yang telah tentang perkara yang telah berlaku ataupun pengkhabaran yang akan datang, maka ia bukanlah sumpah. Ini kerana lafaz itu boleh dimaksudkan dengan makna yang diniatkannya itu. Yang tadi kita sebut, orang tu dia sebut aku bersumpah dengan nama Allah akan nak buat bagian. Dalam hati dia kosong, ataupun dia niatkan sebagai sumpah, maka ketika itu walaupun niat hati dia kosong tetap dikira sebagai sumpah. Satu. Yang kedua, dia sebut aku bersumpah dengan nama Allah SWT, aku nak melakukan bagian. Tapi masa dia sebut tu, hati dia ni bukan kosong tau. Hati dia pergi niat aku sekadar nak gambarkan bersungguh, aku bagi tahu. Pengkhabaran. Dia sebab Arab ni kalau cakap nak sungguh kan. Sungguh tu juga wallahi. Kalau kita orang Melayu contoh nak tiru style orang Arab, masa bercakap tu kita pun wallahi. Itu wallahi itu bukan makna bersungguh. Bukan makna bersumpah. Kita sebut wallahi itu kita nak bagi orang dengar cakap kita tu percaya dengan apa yang kita nak bagi tahu. Contoh kan. Yang tu tak jadi sumpah. Sebab dia sebut tu dengan niat dia bersungguh-sungguh dalam perkataan dia, bukan bersumpah. Yang kita sebut tadi sama ada dia niat sumpah ataupun hati dia kosong, tak ada apa-apa. Dia wallahi tapi tak niat nak bagi tahu ke nak sungguh bagi tak. Memang jenis dia bercakap macam tu. Jenis dia bercakap macam tu, ketika itu sumpah tu jadi. Yang kita sebut yang kedua tadi, dia memang masa sebut tu dia niat bersungguh nak bagi tahu. Yang kita sebut tadi kosong ni tak ada niat, tapi niat dia nak bagi tahu, nak bagi tahu orang supaya orang percaya dengan perkataan aku. Ketika itu tidak jadi sumpah walaupun dia guna dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun disebut aku bersumpah sekalipun.
Hukum dia kena beza tu. Satu, dia niat bersumpah. Yang kedua, hati dia kosong. Yang ketiga, dia niat nak bagi tahu, bersungguh nak bagi tahu. 3 keadaan. Kalau dia niat bersumpah, sumpah jadi. Satu lagi, kalau disebut nama Allah, hati dia kosong, sumpah jadi. Yang ketiga, dia niat pengkhabaran, sumpah tak jadi. Kena beza 3 keadaan tadi. Kena beza sikit insya-Allah. Satu. Yang kedua, kalau seseorang berkata kepada orang lain, dia cakap ke orang lain, dia bukan membebankan pada diri dia, dia membebankan kepada orang lain. Mana tahu contoh. Macam mana misal, aku bersumpah kepada kamu dengan nama Allah, ataupun aku meminta kepada kamu dengan nama Allah, kamu hendaklah melakukan perkara berikut. Aku bersumpah dengan nama Allah untuk kamu supaya kamu pergi dengan kuliah. Dia malah pergi kuliah. Contoh kan, dia malah nak pergi. Dia malah nak pergi kuliah, lepas tu dia bersumpah nama Allah suruh kawan dia pergi kuliah. Dia tidur kat rumah. Contoh kan. Ni susah juga ni, dia bersumpah-sumpah beban ke orang lain. Bukan beban untuk diri dia kan. Mana tahu tak buat perangai macam tu. Mana tahulah kan, mana tahu. Contoh maka ia adalah sumpah sekiranya dia bermaksudkan perkara itu adalah sumpah untuk dirinya, kerana perkara demikian adalah masyhur kewujudannya dalam hukum syarak. Sumpah tu dikira sebagai jadi, dikira jadi. Cuma orang yang dibebankan tu macam mana pula? Aku bersumpah untuk kamu dengan nama Allah SWT, kamu kena pergi kuliah. Kamu tu, yang kamu, kawan kita tu kan, Ana ni nama Wanji, seorang kawan Ana nama Ahmad. Aku bersumpah dengan nama Allah untuk kawan aku nama Ahmad, kau kena pergi dengar kuliah. Tak pasal-pasal Ahmad tu nak pergi kuliah ke tidak. Sumpah-sumpahlah ni Mamat ni yang dia kata Ahmad ni kena pergi kuliah ke tidak. Sebab Mamat ni bersumpah ni. Kalau kawan tu nak sound, belah kau sumpah menyusahkan aku pula. Kalau kita nak sound boleh sound kan. Okey, macam mana masalah kawan kita tadi tu? Kata dia, disunatkan bagi orang yang ditujukan perkara yang disumpahkan itu melaksanakan perkara tersebut. Orang tu yang kita sumpah dengan nama Allah kepada kamu wahai Ahmad, kamu kena pergi kuliah. Bersumpah dengan nama Allah Taala, kamu pergi kuliah. Ni Ahmad dia pergi kuliah ke tidak? Jawabnya hukum kawan tu pergi adalah sunat, bukan wajib. Hukum dia. Cuma yang dia bersumpah tu pergi kuliah tu tak apalah sebab benda baik. Selagi mana tidak ada perkara haram ataupun makruh dalam pelaksanaannya. Yang dia suruh tu pastikan benda tu bukan benda yang makruh, bukan benda haram. Aku bersumpah dengan nama Allah untuk kamu wahai Ahmad, supaya kamu ni berzina. Gila punya sumpah. Contoh kan, dia desak kawan tu berzina. Contoh kan, itu tak boleh. Itu kawan jangan tunaikan. Yalah berzina, itu haram, tak ada kerja lah kan. Ataupun aku bersumpah untuk kamu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu pergi Gangnam Style. Contoh, harga 1 juta. Contoh kan, kawan ni kena pergi tak? Jangan pergi. Hukum tu jangan pergi. Tapi kalau dia bersumpah dalam perkara-perkara yang baik, maka hukum pergi tu, buat benda tu adalah sunat. Serupa juga dia tak perlu buat sekiranya benda tu adalah makruh. Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu wahai Ahmad supaya kamu ni isap rokok. So kawan tu isap rokok. Contoh, adakah kawan tu kena isap rokok? Tak payah. Tak payah kawan tu isap rokok. Yang kita cerita ni benda-benda yang tidak haram dan tidak makruh. Yang harus, yang sunat, yang wajib tu lagi-lagi lah kan. Dan sumpah ni tak berlaku lah pada benda wajib. Sebab sumpah ni kita mewajibkan benda yang asalnya tak wajib. Tiba-tiba kita bersumpah pada benda yang wajib, itu panggil buang masa. Aku bersumpah dengan nama Allah, kamu kena semayang zuhur. Gila ke bersumpah macam tu? Semayang zuhur tu wajib tak? Dia tak jadi. Yang kita sebut ni, kita mesti berlaku dalam perkara sunat dan juga harus. Baru jadi sumpah. Adapun yang makruh, yang haram tak jadi. Ingat situ insya-Allah. Jangan ada sumpah pelik-pelik lah. Aku bersumpah, macam contoh, ada sumpah nampak macam okey tapi sebenarnya tak okey. Dan berlaku di kalangan kita. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia tak nak cakap dengan mak dia. Contoh. Yang tu haram tu. Nampak macam okey kan? Sebenarnya tak okey sebab tak nak cakap dengan mak. Sedangkan cakap dengan mak itu adalah wajib kan? Ataupun dia bersumpah dengan nama Allah, dia tak nak sahut panggilan mak dia. Padahal sahut panggilan mak itu adalah wajib kan? Jadi ketika itu sumpah itu tak jadi. Tak jadi sumpah tersebut. Jangan tunaikan diri. Gitu hukum dia. Dalil kenyataan di atas ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu an. Katanya kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 7 perkara. 7 perkara yang Nabi suruh kita buat. Termasuk yang disebutkan ialah melaksanakan atau menyempurnakan sumpah. Ada 7 perkara. Cuma dalam 7 perkara salah satu itu adalah
melaksanakan dan menyempurnakan sumpah. Bila kita bersumpah, sunat kita kalau kita kena suruh tu dah. Kita kena suruh, sunat kita tunaikan. Tapi kalau kita sendiri bersumpah untuk diri kita, kita tunaikan, itu adalah wajib. Ingat kalau kita bersumpah untuk diri kita, kita tunaikan tu wajib tu. Tapi kalau kita sumpah untuk kawan kita tunaikan tu adalah sunat sahaja. Beza dia. Sebab kita bebankan diri kita, maka tanggungjawab kita. Kalau kita bebankan kepada kawan kita, itu tidak beban pada dia. Kita sengaja membebankan dia kan. Itu dua benda berbeza tu. Okey, sekiranya dia bermaksud daripada sumpahnya. Ni, dia cakap sumpahnya. Aku bersumpah terhadap kamu dengan nama Allah, ataupun aku memohon kepada engkau dengan nama Allah sebagai sumpah kepada orang yang ditujukan percakapannya, ataupun dia tidak niatkan sumpah tadi. Dia tidak niatkan sumpah, tetapi dia hanya bermaksud memohon syafaat, pertolongan dan kemudahan daripadanya, maka ia tidak dianggap sebagai sumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tolong lulus projek aku yang proposal aku ni. Contoh kan. Yang tu tak jadi sumpah tu. Itu bukan sumpah, itu sekadar meminta syafaat sahaja. Itu sekadar minta syafaat. Nak bagi kawan tu rasa macam sebab salah, dia tak sign. Itu tujuan kan. Tujuan nak bagi kawan tu, aku nak sign ke tak nak sign. Kawan dah bersumpah dah ni dengan nama Allah. Dia pun sign. Sebenarnya tak jadi sumpah. Itu wayang-wayang nak mempengaruhi kawan tu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ini kerana dia sendiri tidak bermaksudkan itu sebagai sumpah, dan orang yang ditujukan percakapannya juga tidak bersumpah. Sebab ini bukan maksud sumpah yang kita nak bahas. Ini sekadar untuk mengukuhkan perkataan sahaja. Gitu. Okey, oleh itu para ulama mengatakan meminta sesuatu dengan nama Allah adalah makruh. Tapi tak elok macam tu. Tak elok macam tu. Kalau yang macam kita pula proposal YB, tolonglah sign dengan nama Allah. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk YB, tolong sign proposal ni. Yang tu style macam tu makruh. Sebab apa? Sebab kau nak meluluskan satu benda guna nama Allah. Macam nak mempermain-mainkan nama Allah. Hukumnya makruh. Kalau kat negara Arab, dia nak beli barang tu dia nak confirm baik tak baik, dia sumpah. Kan? Jual apa? Jual buah, jual durian lah kalau kat Malaysia ni kan. Jual durian. Kita mana tahu durian tu boleh makan ke tidak, buruk ke tidak kan? Kita ni macam mana durian ni? Demi Allah, bagus durian ni. Guna nama Allah. Orang tu pun ini bersumpah nama Allah ni mesti baik. Beli, kena tipu. Menipu atas nama Allah SWT berdosa pula kan. Ni kita cerita ni bukan menipu ni, betul-betul ni memang tak menipu. Kita bersumpah juga makruh. Durian tu memang elok, confirm elok. Memang boleh makan, memang sedap. Contoh kita beli durian, demi Allah, durian ni memang sedap betul lah. Memang betul, tak menipu pun. Hukum dia bersumpah tu makruh. Sebab kau mempermain-mainkan nama Allah Ta'ala dengan tujuan keuntungan kamu sendiri. Jangan ni ramai ni orang sekarang nak bagi untung, dia guna nama Allah. Dia nak bagi untung, dia guna nama Islam. Nak bagi untung, dia buatlah label-label. Label tu label agama. Supaya apa? Supaya orang tak berani nak lawan dia. Biasalah tu. Mana-mana pun. Tu jabat apa? Jati-jati. Jati tu guna nama Islam. Padahal mengarut. Betul saya mengarut. Kau boleh percaya. Anda cakap terang. Anda cakap terang. Anda ni belajar Islam lah. Daripada Pakistan. Daripada pondok pergi ke Pakistan. Pergi ke Mesir. Kita balik Malaysia. Kita tengok dua gerakan. Satu jati, satu perkasa. Kita termenung. Sebab Islam dia tu pelik sangat. Islam dia tu Islam kan ni. Sebab kita faham Islam tu lain. Islam ni yang kita faham manusiawi. Ada kemanusiaan. Itu Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Manusiawi ni Islam tu, ada anjing haus nak minum air, seorang pelacur tengok, kesian ke anjing tadi, dia pun masuk dalam telaga, dia ambil air bubuh dalam kasut, dia pun gigit kasut dia naik atas telaga tu, dia bagi anjing tu minum, anjing tu jilat, perempuan tadi dia ampunkan dosa oleh Allah SWT. Manusiawi ni Islam Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan anjing pun kalau kamu tolong, Allah tak ampun dosa. Nampak Islam yang Nabi Muhammad SAW tu ajar dekat kita selalu tu kan. Islam pokok jati ni, Bible pun dia nak bakar. Tak ada kerja, nampak? Ni Islam jati, Islam perkasa, tak ada pasal-pasal nak pergi bakar Bible. Gila punya kerja. Nampak? Anak mana-mana selalu sebut lah, kita ni biar Islam Nabi Muhammad lah, jangan Islam Melayu. Islam ke Melayu, Melayuan. Islam ke Nabi, Nabian. Islam ke Pakistan, Pakistanan. Islam ke Arab, Araban. Jangan. Yang kita nak Islam ke Nabi, Nabian. Islam Nabi. Islam Melayu, Islam Pakistan, Islam Arab, susah. Lebih-lebih lagi Islam Melayu.
Susah. Percayalah aku cakap. Kan? Kita tak payah pergi jauh tau. Kita cerita benda basic-basic dalam hidup kita. Apa dia? Bila dapat anak, nak tahnik. Betul tak? Nak tahnik anak. Nak tahnik zaman Nabi SAW. Islam Nabi, ada seorang perempuan dapat anak. Dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku dapat anak. Tolong tahnik. Nabi ambil budak tadi, Nabi Muhammad bin kurma, gosok di langit budak tu, baca doa lebih kurang, balik. Satu sen pun tak habis. Islam Nabi Islam kita nak buat tahnik kena habis RM3,000. Sebab dia kena buat majlis, ada makan, lepas tu kena ada selawat. Lepas selawat tu kena berdiri. Lepas berdiri tu pula ada tukang pegang purung, ada tukang pegang gunting pula. Dia gunting, dia ambil letak dalam purung. Betul Betul cerita ni. Apa lagi? Lepas tu dekat buaya budak tu kena ada daun kelapa. Dia lipat-lipat, disusun dekat buaya budak tu. Lepas tu apa lagi? Dia pusing pula keliling. Dia pusing tu. Islam Melayu. Nak boleh jadi majlis tu 3,000, 4,000 habis. Minimum 3,000. Maksimum mungkin 30,000. Tapi nak bagi tahu, susah ni Islam Melayu tu. Islam Nabi, very simple. Senang. Sebab Nabi Muhammad dekat rumah orang pergi uluk, selesai masalah. Pak Imam dekat rumah duk basuh kereta. Pakai baju pagoda, kembali ikat. Datang, Mam, dapat anak ni. Ya ke? Basuh tangan lebih kuat, langit, balik. Pak Imam tak sempat tukar baju, selesai dah. Islam Nabi Muhammad SAW. Islam Melayu, jam. Kita punya rambut lorong sorat-sorat kalau fikir. Nak cerita Islam Melayu beza dengan Islam Nabi Muhammad SAW. Kita tak cerita lagi Islam Melayu menyusahkan anak muda nak kahwin. Itu lagi hal. Anda cakap tentera lah, anda minta maaf nak cerita dalam 3-4 hari ni. Ada pengalaman baru anda jumpa. Seorang budak main jumpa anak muda lah, duk rajin main Facebook dengan kita kan. Dia tengok kita ni mudah berkawan, nombor telefon nak jumpa. Pergi jumpa dekat Damansara Utama, sembang, malu tak malu nak cerita. Lah sekali dia kata malu nak cerita ke ustaz, tapi sebersalah kena cerita juga. Apa dia? Kami nak kahwin. Anak kata bagus, kahwin masalah. Pergi jumpa mak ayah dia, bincang elok, insya-Allah boleh kahwin kot. Dia kata dah minta dah. Bila 2 tahun lepas. Lepas tu kahwin ke? Tak boleh. Tak boleh juga. Dah tu macam mana nak buat? Dah usaha dah. Tapi ada masalah besar ni jumpa ustaz ni. Apa dia? Kami dah terlanjur. Habis. Anak boleh terpedaya. Kau hal kerja gila macam ni kan. Macam mana nak buat ustaz? Anak kata macam mana ni? Bila terlanjur ni? Lama dah. Lama tu lama mana? Ada 2 bulan dah. Berapa kali dah? Ada 3-4 kali. Banyak kali. Main jumpa. Tapi tak apalah cara tanya kita kan. Minta selesai. Anda kata dah lepas terlanjur dah jumpa mak ayah dah bagi tahu. Dah minta dah. Dah terlanjur dah bagi tahu, dah mak ayah dia terlanjur dah. Dah bagi tahu, tak bagi juga. Anda kata gila apa mak ayah ni? Mak ayah tu gila apa? Siapa tak faham. Anda fikir-fikir macam ni lah. Anda kata suruh budak perempuan girlfriend kau tu main jumpa aku. Engkau dengan datang dekat Sungai Buloh. Okey, setuju. Petang tu nak zuhur lebih kurang pukul 12:30 macam tu datang pergi kat Sungai Buloh. Di Sungai Buloh ajak minum teh kat satu kedai dekat hospital Sungai Buloh tu bersembang. Dia bersembang ni bawa girlfriend tanya macam mana korang berdua ni? Jelah ustaz. Kata budak perempuan ni saya rasa saya nak hapuskan dosa saya dengan kahwin. Anak kata tak, dosa tak terampun. Dosa ampun ni bila kau bertaubat. Kahwin bukan berdosa. Kan? Aku nak bagi korang kahwin ni supaya korang tak buat dosa lagi. Itu maksud aku. Kan? Yang dosa lepas tu bertaubat kepada Allah Taala, yang bakal buat tu kena mengelak dulu lagi. Macam mana nak buat ni? Anak kata entah dah usaha dah untuk dengan mak ayah. Budak kita dah usaha dah ustaz. Yang budak perempuan dia marah lagi dia. Dia marah lagi bukan nak bagi kahwin elok. Macam mana nak buat? Fikir telefon kawan-kawan duduk Jabatan Agama Islam. Dia kata tak apa ustaz, nanti anak urus. Nasib baik. Kalau tidak asyik bakal berzina macam tu ke? Melayu dah tu Melayu. Percayalah Islam Melayu, Islam jati, Islam Bekasi. Ni jentik Islam Bekasi, Islam jati lah ni. Ni jenis ni. Islam macam ni tak boleh pakai tau. Ni Islam mengarut, Islam menyusahkan orang. Nampak? Cukup. Buang. Islam macam ni buang. Kita nak Islam Nabi Muhammad SAW. Sebab Islam jati, Islam Bekasi, Islam Melayu ni Islam menyusahkan manusia. Akhir sekali Islam yang rahmatan lil alamin tu tak nampak lah. Islam yang rahmat sekalian alam tu kita dah tak nampak lah. Islam ni macam mana? Islam ni macam untuk orang Melayu je. Quran bagi tahu Islam ni rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Rahmat kepada orang Islam je tak. Islam ni rahmat untuk orang Islam, orang kafir, siapa-siapa pun dapat rahmat. Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Buang Islam Melayu ni buang. Sebab Islam Melayu menyusahkan, tak nak. Lebih-lebih lagi bila dia eksklusifkan Islam. Anda guna istilah mendalam cerminkan Islam. Handphone kadang-kadang ni handphone macam ni murah, siapa-siapa boleh beli. Handphone macam ni siapa-siapa boleh beli. Cina boleh beli, India boleh beli, Melayu boleh beli, semua boleh beli. Tapi kalau letak dalam cermin, orang tengok nak beli rasa takut. Sebab guna dalam cermin. Yang rasa boleh beli ni orang elit dia. Orang ada duit dia rasa beli. Walhal handphone tu orang biasa boleh beli. Faham tak? Kita ni Islam, baik tau. Islam ni semua tengok orang boleh pergi pada Islam. Tiba-tiba di dalam cerminkan, cermin tu namanya Melayu. Di dalam cerminkan Islam tu namanya Melayu. Bila memanglah kita kata orang India boleh beli Islam tu, tapi orang India tengok, macam orang miskin nak beli handphone tadi. Pasal tak? Dia nak beli jadi susah. Padahal dia boleh beli. Duit ada, tapi disebabkan bubur dalam cermin, yang elok senang nak beli jadi susah nak beli. Bila kita cerminkan Islam tu nama Melayu, orang India tengok tu yang rasa boleh jadi tak boleh. Dia fikir 4-5 kali nak boleh masuk Islam. Yang tukang cerminkan Islam tu, yang melayukan Islam tu namanya Jati, nama dia Perkasa, ada satu lagi Isma. Terbaru pula kan. Isma, mari mana tak tahu geng ni. Mengaji Mesir tapi bangang tak gaban. Ni berlaku ni ada kan. Nak bagi tahu. Dah cukup. Jangan nak main benda-benda bodoh macam ni merosakkan Islam. Sebab Islam ni untuk semua. Islam ni bukan untuk kabilah tertentu, bangsa tertentu sahaja, bukan. Ingat situ insya-Allah. Mudahkan Islam, dan memang itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pemudahkan benda ni insya-Allah, dan orang akan nampak kebaikan Islam, orang akan tertarik hati dengan Islam, insya-Allah gitu. Allahu akbar. Macam sekarang ni. Itu tak cerita lagi projek pembodohan yang terbaru tu, projek pembodohan versi baru. Surat Qadha sinar harian muka depan dia tulis risiko tukar kerajaan. Hari tu tengok dalam minggu lepas tak silap mana surat Qadha kan. Ana baca nak kata nak bodoh ke orang ni macam-macam orang buat. Yang pergi ambil pot surat Qadha dia pergi ruang untuk nak bodohkan orang. Dia tak nak bagi tukar kerajaan tu, dia kata nanti ada risiko. Kita tukar kerajaan Selangor okey sampai hari ni, tak ada masalah pun. Betul tak? Adalah sikit pergi halang dekat apa ni, poli-poli pergi halang dekat SUK tu sebab takut awak lari dokumen. Tu tujuan dia. Kalau tak pergi kawal, dokumen habis awak lari, selamat lagi penyamun-penyamun ni. Betul tak? Memang betul dia penyamun pun, buktinya lepas kita ambil kan banyak terdedah. Rumah bekas menteri besar berapa juta ke? Baru kita tahu, tak pernah tahu pun. Betul tak? Lepas tu nak tukar tak nak Syekh, tukar je. Dia kan takut. Kalau kita dia pergi kedai kereta nak beli kereta, kita nak beli, tengok dah kereta ni berkenan nak beli dah ni. Tiba-tiba datang seorang, dia kata jangan beli. Sebab kalau kamu beli kereta ni, nanti kereta ni akan pancit atas Bukit Gerik pada pukul 3 pagi. Datang Bukit Gerik ni rimau ada, gajah ada, semua ada. Kita berfikir, tak jadilah beli kereta. Bodoh tak beli kereta. Betul tak? Peduli apa? Naik atas Bukit Gerik ke tidak? Pukul 3 pagi tidak. Yang penting beli. Sebab kadang-kadang tak pernah pun jejak Bukit Gerik tu. Tak beli kereta, padahal tak pernah pun pergi Bukit Gerik pun. Kadang-kadang kan beli. Kalau kita dengar orang tu cakap sudah tak beli kereta, kita pula jadi bangang. Beli kereta. Sebab nak pancit atas Bukit Gerik ni tak tahu bila nak berlaku. Itu satu. Yang kedua, kalau contoh nak pancit sungguh pun, kita standby awal lah. Sebelum nak pergi tu standby dengan tayar, dengan gas lah, apa standby lah, kereta siap dah kan. Biar sampai Bukit Gerik tu tahu dah. Standby siap, selesai masalah kan. Pandai surat khabar nak menipu orang. Ni orang panggil projek pembodohan. Kalau dulu yang buat projek pembodohan ni Firaun. Yang buat sekarang ni Firaunisme. Pemikiran Firaunisme, pemikiran Firaun. Cara Firaun nak bodohkan orang. Sekarang pun ada yang membodohkan orang, namanya Melayu. Melayu bodohkan orang. Jadi kita orang Islam, orang surau masjid, jangan jadi bodoh. Cukup. Ingat situ insya-Allah. Kena jadi bijak insya-Allah. Hai, check campaign dah ni. Okey, cerita tu. Sini balik. Hai, kat mana berhenti ni? Okey, tak. Okey, dia nak beli, dia nak jual barang, dia nak bagi barang dia laku, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda tu betul, contoh dia kata beras ini baik demi Allah. Orang pun beli beras dia tadi kan. Hukum dia bersumpah itulah makruh sebab betul. Tapi kalau menipu haram pula. Dia menipu, durian tu tak elok, dalam tu buruk lah, ulat lah, macam-macam. Demi Allah, durian ni baik.
Dia menipu pula. Lepas tu guna nama Allah. Dosa. Dosa menipu satu, dosa mempermain-mainkan nama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tapi hukum asal kalau kita tidak menipu dan kita bersumpah, hukum adalah makruh, wajar dielaklah. Dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Tidak diminta dengan nama Allah kecuali untuk minta masuk syurga. Kita nak guna nama Allah ni confirm masuk syurga je, minta, ya Allah Tuhan betul lah aku nak masuk syurga tu kan. Yang tu boleh insya-Allah. Tak. Dua. Yang ketiga, barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu kewajipan seperti meninggalkan sembahyang ataupun puasa, ataupun bersumpah untuk melakukan perkara yang haram seperti mencuri ataupun membunuh, maka dia dianggap telah melakukan maksiat dosa kepada Allah SWT dalam dua keadaan tersebut. Yang pertama, disumpah demi Allah aku nak buat benda haram, iaitu nak mencuri contoh. Jangan buat kerja bangang macam itulah. Demi Allah aku nak merogol, demi Allah aku nak tu, macam-macam ada dosa dia bersumpah kan. Yang tu berdosa. Satu lagi, dia bersumpah untuk meninggalkan kewajipan. Demi Allah, dengan nama Allah aku bersumpah aku tak nak semayang. Tak nak semayang sunat, tahan lagi. Kalau tak nak semayang zuhur, yang tu elok cepu Muhammad tu kan. Jangan ada bekerja lah kalau dia bersumpah dalam dua keadaan, yang pertama meninggalkan kewajipan, yang kedua melakukan benda haram, hukum sumpah itu adalah dosa. Dosa tu bukan dosa kecil tau, dosa besar. Wala'iyadzubillah, minta perlindungan Allah Ta'ala. Dia dimestikan melanggar sumpahnya kerana membiarkan diri dalam keadaan sebegini adalah satu maksiat dan dosa. Dia juga wajib membayar kifarat. Disebabkan dia bersumpah untuk meninggalkan kewajipan ataupun dia bersumpah untuk melakukan benda haram, dia tak boleh akur dengan apa yang dia bersumpah tadi, tak boleh. Tetapi disebabkan dia bersumpah, dia kena bayar kifarat. Kan dah jadi susah. Demi Allah aku nak berzina contoh, tak boleh berzina. Dia tak boleh berzina. Okey, tiba-tiba dia tak berzina sebab haram dia berzina kan. Bila tak berzina tu, dia kena bayar kifarat sumpah. Okey, mulut tu celupar sangat, tak pasal-pasal kena denda. Nampak? Kena beringat sikitlah insya-Allah. Tapi dia berzina contoh. Dia berzina. Macam mana? Adakah dia kena kifarat? Kifarat tak kena. Tapi berdosa besar. Mana satu nak buat? Nak mengelak daripada dosa ke atau bayar kifarat? Baik bayar kifarat. Bayar kifarat gitu insya-Allah. Jangan nak sumpah namun dia buat misal boleh. Boleh lagu ni. Okey lagi ustaz. Kalau otak dia. Nak buat jangan nak buat. Bimbang ke dia kuliah-kuliah hal tak orang salah faham. Okey, yang keempat, apabila dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu seperti jual beli dan seumpamanya, lalu dia mewakilkan orang lain melakukannya, maka dia tidak dianggap melanggari sumpah disebabkan perbuatan wakilnya itu. Ini kerana perkiraan adalah berdasarkan apa yang dilafazkan. Dia telah bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri, maka dia tidak melanggarinya apabila ia dilakukan oleh orang lain. Dia macam ni, aku bersumpah aku tak nak beli handphone dekat kedai itu contoh. Dia letak kedai itu, dia beli kat handphone tu, tapi bukan dia pergi, kawan dia pergi. Aku ambil duit, beli handphone tu aku. Pandai dia mengelak kan. Kawan tu pergi beli ambil oleh handphone, bagi ke dia. Yang tu terselamat daripada langgar sumpah. Ada juga jalan nak mengelak. Ada juga jalan nak mengelak. Tapi yang penting jangan jangan sumpah macam tu. Cerita jangan buat kerja bangang macam tu lah. Okey, jadi sebab sumpah itu dia kena direct antara sumpah dengan kita. Gitu. Perbuatan itu diperkirakan ke atas orang yang melakukannya. Tetapi sekiranya suatu melafazkan dia bermaksud ia meliputi perbuatannya sendiri dan juga perbuatan wakilnya, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tak akan beli handphone dekat kedai A contoh. Masa dia cakap, hati dia kata, aku dan kawan-kawan aku masuk juga. Yang penting handphone tu sampai ke aku contoh. Dia pergi niat macam tu kan. Ketika itu, kalau dia pergi beli ke ataupun kawan dia beli ke, sudah dikira sebagai melanggar sumpah. Hukum dia begitu, insya-Allah. Okey, yang kelima, apabila dia bersumpah untuk tidak akan berkahwin dengan seseorang perempuan, lalu dia mewakilkan orang lain untuk menerima akadnya sebagai ganti dirinya, maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya kerana perkahwinan tidak dimaksudkan dengan akad semata-mata, bahkan ia meliputi akad dan natijahnya, iaitu persetubuhan. Yang pertamanya, kita ni akad nikah, kita boleh wakil pada orang lain tau. Tapi anak pesan jangan nak buat. Sebab nanti kawan tu rembat. Masalah kan. Boleh telefon duduk dekat Mesir. Syekh, tolong akad nikah untuk Ana. Ana ni nak balik Mesir tak sempat. Tapi kira entahlah tolong wakil pada Ana.
Kawan tu, boleh. Laju kata boleh. Tak nak kata apa-apa boleh dah. Kawan tak sebab habis. Boleh Syekh, no problem. Boleh saja. Pergi akad nikah. Akad nikah bukan aku terima wakil yang diwakil, aku terima nikahnya yang diwakilkan. Aku terima nikahnya aku. Seperti mana diwakilkan dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Last sekali lah kawan terembat pada muka kau. Tak ada masalah. Tapi segi hukum, wakil terima nikah dengan wakil tu boleh. Segi hukum Tetapi kalau kita bersumpah, ni cerita isu kita nak bawa Dia bersumpah, iaitu dia tak akan kahwin dengan Fulanah binti Fulan. Ada seorang perempuan lah, Fulanah binti Fulan, aku bersumpah dengan nama Allah aku tak nak kahwin dengan dia. Contoh, dia boleh cakap macam tu kan, contoh. Tiba-tiba dia tak akad nikah, dia wakilkan kawan dia pergi akad nikah, tak jadi. Tak boleh tak boleh. Sumpah tu tak jadi. Sebab apa? Sebab yang dikatakan nikah ni dia bukan akad nikah tau. Dia dikatakan nikah tu persetubuhan. Tu maksud nikah. Nikah ni adalah persetubuhan. Sebab itu bila orang tu dia bernikah, lepas tu bersetubuh, mas kahwin tu jadi beban bagi diri dia. Faham? Konflik berdasarkan yang dijanjikan. Tapi kalau dia akad nikah, tak sempat nak bersetubuh, bercerai contoh, adakah dia kena bagi mas kahwin komplit? Tak, setengah. Faham? Sebab tak bersetubuh. Faham? Nak ceritanya, yang dikatakan nikah yang komplit ni, dia bukan sekadar akad nikah, dia ada sambungan cerita, iaitu persetubuhan. Nampak Jadi kalau kita wakilkan kepada orang untuk akad nikah, walhal kita dah bersumpah untuk tak nak kahwin dengan perempuan itu, sumpah itu tak jadi. Perbuatan tersebut tak jadi. Sebab bila sebut nikah, dia mesti ada persetubuhan. Kalau wakil bukan orang tu nak bersetubuh, kita nak bersetubuh tu kan. Jadi tak jadi hukumnya. Kena ingat sikit insya-Allah. Okey, tengok balik. Walaupun pelaku sumpah itu tidak melakukan akad, namun dia akan melakukan natijah. Memanglah dia tak akad nikah sebab kawan dia wakil tu kan. Tapi yang nak buat natijah pernikahan itu bersetubuh tu dia lah. Sebab tu tak jadi hukum dia. Jangan buat kerja ni. Anda pesan jangan buat kerja gila macam ni. Ni kadang-kadang geram sangat, mengamuk, gaduh dengan perempuan. Orang perempuan tu kutuk dia. Dah kau lawa sangat. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku tak nak kahwin dengan kau. Ambil kau, sumpah. Gila punya sumpah. Lalas sekali nak jadi cerita tua-tua berkenan. Apa dah muka. Boleh menyusahkan orang macam mana ustaz nak buat. Yalah, Syekh mana tahu kan. Kadang-kadang dok bergaduh perempuan-perempuan zaman muda, tua-tua bercinta dengan Minah tu. Ambil kau. Bila dah cinta mula menyusahkan orang. Ustaz dulu saya dah bersumpah lah, macam mana nak buat? Nak menyusahkan aku pula. Menyusahkan aku pula kan. Ada. Cerita ni banyak ni kes-kes menyusahkan orang. Padahal kalau dia beringat daripada dulu, selamat. Orang pun tak susah, dia pun tak susah kan. Tapi bila dia dah menyusahkan diri dia, tak apa lagi, dia menyusahkan kita pula. Tu geram ada. Ada orang macam tu. Okey, tak apa cerita tu. Sini balik. Dan yang keenam, barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan dua perkara, lalu dia melakukan salah satu daripadanya, maka dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Seperti seorang berkata, demi Allah aku tidak akan memakai kedua-dua pakaian ini. Ada dua pakaian, satu baju Melayu, satu jubah. Demi Allah aku tak akan pakai dua baju ni. Dia kata macam tu kan. Boleh sumpah macam tu, tak ada kerja. Ataupun aku tidak akan bercakap dengan dua-dua lelaki ini, dua orang lelaki ni, demi Allah dua-dua aku tak nak bercakap dengan dia. Tak ada pasal-pasal bercakap macam tu kan. Lalu dia memakai salah satu pakaian tersebut ataupun bercakap dengan salah seorang tersebut, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Dua pakaian, demi Allah aku tak nak pakai pakaian ni. Dua pakaian, jubah baju Melayu tu kan. Aku sumpah dengan Allah aku tak nak pakai pakaian dua ni. Dia pakai baju Melayu je, jubah tak pakai, dia tak langgar sumpah. Yang langgar sumpah pakai dua-dua, baru langgar. Faham hukum dia. Okey. Tetapi jika dia berkata, contoh ni ayat lain sikit. Demi Allah aku tidak akan memakai pakaian ini, begitu juga pakaian ini. Demi Allah aku tak nak pakai jubah ni, begitu juga dengan nama Allah aku tak nak pakai baju Melayu ni. Dua-dua tak nak pakai. Lepas tu nak pakai apa? Pakai syawal. Contoh kan, dua-dua tak nak pakai. Contoh Mamat ni kan, contoh. Dia tunjuk dua jenis pakaian. Aku bersumpah dengan Allah aku tak nak pakai jubah ni dan juga baju Melayu ni. Dia tunjuk contoh. Mana dia? Ataupun tidak bercakap dengan lelaki ini, begitu juga dengan lelaki ini. Demi Allah aku tak nak cakap dengan Mamat ni dan Mamat tu. Dua-dua dia tak bercakap. Contoh. Begitu juga dengan lelaki, dia dianggap melanggar sumpah apabila memakai salah satu pakaian itu
atau bercakap dengan salah seorang lelaki tersebut kerana pengulangan perkataan nafi, menjadikan kedua-duanya adalah yang dimaksudkan daripada sumpahnya secara berasingan. Disebabkan disebut aku bersumpah dengan nama Allah, aku tak nak pakai pakaian ni, tidak mau pakai pakaian ni, bermakna dia telah mengatakan dua-dua tak nak pakai. Faham? Tapi kalau tak sebut umum, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tak nak pakai dua pakaian ni, dua. Mana satu tak tahu. Dia pakai salah satu. Ketika itu sumpah itu tidak jadi. Kalau pergi sebut pakaian ni dan juga pakaian ini, dan juga tu kita tambah dan juga tu kan. Ketika itu dua-dua pakaian tu dia tak boleh pakai. Hukum dia begitu insya-Allah. Dia sumpah ni dia kena tengok lafaz tau. Tengok lafaz. Lafaz dan juga niat. Niat dan lafaz tu dia mesti selari. Tu hukum bila dalam bab sumpah. Begitu. Dia ada dalam beberapa perkara yang melibatkan kepada lafaz. Lafaz tu penting. Nikah dia kena berlafaz. Talak kena berlafaz. Nikah tu tak boleh pergi kawan tu kata seorang duduk diam. Aku nikahkan akan kamu Fulanah binti Fulan dengan mas kawin bla 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 bla. Kawan tu duduk diam. Tak jadi nikah ni. Kok mana kena jawab aku terima nikahnya bla 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 bla. Pasal dia kena berlafaz kok mana pun. Apa lagi? Talak. Seorang suami nak talak isteri, pakai duduk diam. Hati niat talak, tak jadi talak. Kok mana kena berlafaz. Apa lafaz pun terpulang. Yang penting kalau kau sebut satu lafaz yang boleh ditafsirkan sebagai talak dan hati pun ada niat talak, baru jatuh talak. Ada pula satu lagi, dia hati tak niat talak tapi lafaz tu masuk talak. Memang clear talak, tak ditafsirkan dengan tafsiran yang lain. Aku talak kamu. Sebiji talak dia bubuh kan. Dia pun talak tu walaupun tidak niat talak tetap jatuh talak. Faham? Ada pula satu lagi dia guna lafaz yang lain. Kau perambut keluar pada rumah aku. Perambat keluar. Perambat keluar tu boleh ditafsirkan sebagai talak. Pada ketika itu kita pergi tanya si lelaki, kamu niat talak ke tidak? Dia kata niat, jatuh talak. Kalau tak niat maka tak jatuh talak. Faham? Hukum. Maknanya ada beberapa perkara dalam Islam ni dia tertakluk dengan lafaz. Lafaz. Antara lain akad jual beli. Akad jual beli pun kena lafaz. Cuma zaman sekarang dia tak berakad tapi resit ataupun borang, isi borang kan. Itu pun dah okey sebab al-kitabah kal khitabah. Tulisan itu seperti mana bercakap juga hukum dia. Kita beli kereta sebagai contoh, tak bercakap pun, tak bersalam dengan orang tu, saya beli saya jual. Tak ada, kawan tak akan macam tu pun. Yang ada awak keluar satu dokumen, tolong sign, kita pun sign. Tuan tu pula sign sebelah. Okey lah tu. Itu pun sudah dikira seperti mana berakad berbentuk percakapan. Zaman dulu bai' tu washtara itu, aku jual aku beli. Zaman dulu. Zaman sekarang bukan bai' tu washtara itu dah, ambil resit, lepas tu isi borang banyak penuh, lepas tu sign pula kat bawah kan. Itu pun sudah memadai. Boleh faham? Ni hukum dia begitu. Okey, type. Yang ketujuh, yang terakhir. Sesiapa yang bersumpah untuk melakukan dua perkara seperti dia berkata, demi Allah aku akan makan kedua roti ini, ataupun aku akan bercakap dengan kedua lelaki ini. Yang tadi tak nak. Demi Allah aku tak nak pakai dua jubah ni. Dua ni dan ni kan. Ini sebut tak nak, yang ni dia nak buat. Demi Allah aku nak makan dua roti ini. Demi Allah aku nak bercakap dengan dua lelaki ini. Dia pergi tunjuk contoh. Sumpahnya belum terlaksana kiranya dia hanya melakukan salah satu daripada dua perkara tadi. Pergi makan satu roti je tak tunai, kena makan dulu. Sebab dah sumpah nak makan dua. Dia sumpah nak bercakap dengan orang lelaki, dua-dua dia kena bercakap. Kalau bercakap dengan seorang dia, seorang lagi tak bercakap, sumpah dia tidak tertunai. Terpulang nak bercakap macam mana? Hai. Okey dah tu, cakap dah tu. Hai, boleh kita bercakap kan? Itu pun dah memadai gitu insya-Allah. Bahkan untuk memastikan sumpahnya dipenuhi dan terlepas daripada perlanggaran, dia mesti makan kedua-dua roti itu dan bercakap dengan kedua-dua lelaki tersebut. Kok mana pun dia kena bercakap dua-dua dan dia kena makan dua-dua roti tersebut. Barulah sumpah dia dikira sebagai jadi. Hukum dia begitu. Habis. InsyaAllah akan datang kita akan bincang bab an-nuzur, nazar pula insyaAllah. Nazar ni dia kait rapat dengan sumpah. Dia ada sebab tu dia bab sumpah, lepas tu mari bab nazar. Sebab nazar dengan sumpah ni memang ada iras unsur kesamaan. Yang kadang-kadang ada orang kata macam sama je. Nanti kita akan bincang perbezaan di antara sumpah dengan nazar insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Takut ada siapa nak tanya. Sila. Orang bisu dia nikah guna bahasa isyarat, saksi wali. Macam mana orang bisu nak kahwin? Orang bisu nak akad nikah, macam mana agak? Dia bisu
Kan? Dia pun aku terima nikah nak sebut tak boleh, buat bisu. Macam mana agak-agak. Okey, dia kena buat apa-apa bahasa pun yang boleh menyebabkan orang faham. Maksudnya yang juru nikah tu faham, saksi dua orang pun faham. Kalau guna bahasa isyarat, saksi dua orang pun guna bahasa isyarat ni. Yang dua tu faham lah bahasa isyarat tu. Jangan dua-dua pun tak faham. Apa benda ni? Tak faham kan? Tak boleh macam tu kan? Yang cara nak faham tu pulang. Kalau sekarang ni ada sekolah orang bisu, bukan dia main isyarat tangan. Bersidak-sidak kita pun benda mamat ni. Adalah jari 7, 4, 8 apa kan. Kita kadang pening lah. Sama-sama dia boleh tahan. Dia pun kok jauh. Kita pun dahsyat betul. Tengok kok jauh. Cara dia buat interaksi. Tu style orang bisu lah. Kadang-kadang rasa dah tak ada bahasa dah. Boleh. Kecuali dengan akad kening. Akad kening pun jadi. Macam mana? Yang betul-betul yang boleh orang faham akad kening. Kalau akad kening, tanda setuju. Kalau pejam, tak setuju. Contoh ada cerita kan. Kalau itu dia cara, maka itu pun boleh. Tak ada apa pun. Gitu. Nak macam mana? Itulah kadar kemampuan dia. Dalam Islam aja la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan dia. Itu dia kadar kemampuan dia. Maka tunailah berdasarkan kepada kemampuan tadi gitu. Wallahu a'lam. Okey, lain. Sila. Tak, dia yang cukur kepala, lepas tu timbang emas tu memang ada Yang anda sebut ni Melayunya adalah bila dia buat majlis, dia mesti berdiri, lepas tu dia buat tempurung. Ni Melayu ni tak tahu datang mana lah, wallahu alam. Tapi memang orang Melayu ramai tak buat. Anda kadang-kadang fikir bertukar dengan Hindu pun ada juga. Kadang-kadang kan jadi dodong kelapa ni pula, pergi lipat, pergi susun dekat buaya budak tu. Kita pun ingat macam pernah tengok, tapi dekat Batu Cave. Macam tu kan. Dia jadi tu masalah dia ni dia Melayu, dia sebenarnya tak Melayu mana sebenarnya. Dia ciplak Hindu punya budaya sebenarnya. Sebab cara kita kan pernah tertakluk dengan Hindu, budaya orang Melayu ni. Islam tanah Melayu beberapa hari baru kan. Islam sebelum tanah Melayu sebelum masuk Islam, bangsa apa, agama apa dulu. Pergi dekat Perak, apa nama, Beruas. Anda pergi Perak, orang minta pergi ceramah, lalu kok Beruas. Nak pergi Parit, lalu kok Beruas. Lalu bukan, pergi Botol mana aku tak ingat dah pergi. Tapi lalu kok Beruas. Sampai anda terkejut, ada museum kat sini. Museum Beruas. Anda kata, tempat yang kecil macam ni pun ada museum. Anda pun terkejut sebab selalunya ni besar-besar Kuala Lumpur tu pun museum cerita pasal satu Malaysia. Bukan satu Malaysia yang Najib ni. Satu Malaysia pun cerita kan. Nak cerita museum tu. Kalau duduk dekat Sungai Buloh tak jumpa museum. Beruas tu bukan pasal mana pun. Anda rasa dengan Sungai Buloh besar Sungai Buloh lagi kot. Tapi yang kecil tu ada museum Beruas. Anda terkejut. Kita pun cari pergi masuk dalam, pergi tengok rupa-rupa ada sejarah Buddha dan Hindu dekat situ. Dia panggil apa? Gangga Negara. Ada satu kerajaan, nama kerajaan Gangga Negara. Dia ada dua agama Hindu dan juga agama Buddha yang pernah bertapak dekat situ. Rupa-rupa sebelum Islam masuk, macam-macam agama dah kita ni Melayu ni. Jadi bila kita masuk, banyaklah bahas style-style orang agama dulu tu kita ciplak. Antaranya bahasa syurga, neraka tu kan bahasa Sanskrit, bahasa Hindu semua tu. Kalau buka kitab Hindu jumpa kalimah bukan syurga lah, sorga. Kan? Sorga, neraka, apa lagi? Bidadari itu tu bahasa Sanskrit, bahasa kitab Hindu. Orang Melayu kita ciplak. Kalau nak kira tak apa nak Islam mana juga kita ni. Bahasa kita tak apa nak Islam lagi. Bahasa kita tu ada unsur-unsur Hindu lagi. Sanskrit lah. Ada unsur Sanskrit lagi dalam bahasa kita. Banyak nak kira ni. Sembahyang tu kan. Sembahyang tu katanya nama dewa. Sembah dewa Hyang. Nama dewa tu Hyang. Nama dewa. Jadi sembahyang sebenarnya dalam Islam bukan sembahyang, solat. Nampak? Dia lain tu. Tapi nak macam mana orang Melayu dulu bila Islam masuk nak pergi ajar solat. Kenapa dia? Dia tanya solat tu kenapa dia? Kenapa dia solat tu? Tak tahu. Solat ni solat lah solat. Solat dia apa dia gini dia terbenung tak faham. Ni sembahyang. Oh sembahyang. Dia pun faham. Nak bagi mudah faham kan? Buat lagu mana? Itulah orang Melayu dulu. Kita tu sendiri tu ciplak daripada bahasa orang Banyak kita orang Melayu ni sebenarnya pun tak berapa nak absolut mana juga bahasa. Betul Syekh. Bahasa Melayu betul berapa biji je.
Anda tanya kawan-kawan, dia kata bahasa Melayu, babi, paku, padi. Itu bahasa Melayu dah tu. Ni bahasa Melayu betul kan? Yang lain semua ciplak. Anda belajar Pakistan. Kita orang Kelantan, dekat Kelantan, baling batu tu orang Kelantan panggil pekong. Ambil batu baling, pekong dia panggil Kita tengok bahasa mana orang Kelantan dirembat, kita pun tak tahu Pekong. Bagi Pakistan, bahasa Pakistan. Pekong tu bahasa Pakistan. Dalam bahasa dia, kalau kata terbitan dia panggil pengkena. Kalau baling suruhan pengko. Orang Kelantan pekong. Orang Kelantan cerita ni kan. Maknanya kita tak ada absolute bahasa tau. Kita menciplak bahasa orang. Apa lagi orang Kelantan, buah apple tu dia panggil buah topoh. Ni Kelantan lama-lama lah. Kelantan moden tak tahu dah. Kalau konyol Kelantan dulu buah apple tu dia panggil buah topoh. Kita tak tahu buah topoh ni apa dia. Buah topoh ni kenapa boleh pergi buah topoh? Masa orang Melayu dok sebut buah apple disebut buah topoh. Pergi ngaji Arab baru faham. Bahasa Arab tufahah. Tufahah tu apple. Dia Melayu Kelantan kan topoh. Topoh. Sebab itu lidah dia mampu kan. Orang Kelantan Kita tak cerita yang buat panjang pendek ada, yang panjang pendek kan ada. Orang Kelantan je aku cerita ni, tempat lain aku tak cerita. Macam mana aku orang Kelantan? Orang meninggal, orang Kelantan, dia kata gemuloh. Orang sini dia panggil Allahyarham ataupun almarhum kan. Ni orang KL. Orang KL, orang Selama di mana-mana lah. Tapi kalau orang Kelantan dia tak kata kembali, dia tak sebut apa ni arwah. Dia tak sebut almarhum. Dia sebut gemulah. Gemulah ni apa dia? Sebenarnya gemulah ni singkatan kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmat. Panjang tu pendek. Gemulah jadi. Tu cerita bahasa tu kan. Kita pergi kat laut lah. Kita pergi kat laut. Oh, nelayan ambil ikan. Sampai kat tepi laut, dekat pantai, datang orang. Ni dia ambil, dia pergi hantar kat pasar. Orang Kelantan panggil tok perai. Orang Kelantan panggil tok perai. Sebenarnya enterprise. Enterprise. Dia nak cakap orang putih tu punya Kelantan, tok perai kata dia. Nak cerita bahasa Syekh. Inilah bahasa kan. Kita tak cerita lagi yang zaman sekarang orang gabungkan kalimah dan kalimah. Sekarang ni Pak Samad Said dia popularkan satu kalimah. Carma. Pak Samad Said popularkan, dia selalu orang sastra lah, dia tera-tera buat macam ni kan. Carma. Ulama, carma ahli politik, carma. Pak Samad Said popular. Carma ni saya kata pada cari makan. Ulama cari makan. Ahli politik cari makan. Bahasa kan. Kita apa benda tak tahu. Kita tanya dia boleh tahu. Kita tahu kan. Nak cerita ni faktor bahasa. Tapi dan kita sendiri orang Melayu pun kita kena akui. Sebenarnya kita ni banyak ciplak dari bahasa orang. Bahasa Melayu sendiri. Betul-betul bahasa Melayu kita kena ingat paku, babi, padi kan ni bahasa Melayu betul. Yang lain tu ciplak ambil. Kalau kita pergi negara orang, baru aku tahu bahasa dia orang punya. Kita rebat. Kan? Almari bahasa Sanskrit, almari kan. Apa lagi banyaklah nak cerita. Kalau pergi kat Pakistan tu menang dengar. Lah banyak ni serupa. Kan? Kita fikir balik gitu. Dah siap. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Tu kata big work tu. Kerja besar. Kerja besar, big work. Orang kata lah. Kan? Big work, kerja besar. Dia panggil. Jadi dia buat mereka orang kata dia back work. Back work. Boleh orang kata. Apalah. Okey lah, cakap orang putih juga walaupun tak betul kan. Okey. Cukuplah pada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum.